Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ni kita tajuk yang ke-28, kisah tentang seorang lelaki mengupah seorang porter, seorang pengangkat barang. Istajara artinya mengupah. Istaf'ala, istaf'alu, istajara, yastajiru. Yastajiru. Istijaran. 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 Istajara, mengupah. Telah mengupah ni, akan mengupah ni pengupahan. Istajara telah mengupah seorang lelaki. Seorang lelaki telah mengupah seorang hammalan. Hammalun. Hammalun. Daripada hamalah kan. Hamalah membawa. Kalau wazan dia fa'alun. Biasanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan tu kerap dilakukan. Jadi orang yang kerap melakukan perbuatan tu, mengangkat tu, guna wazan fa'alun jadi hammalun. So, ini terpanggil portal lah. Orang yang banyak kerja dia mengangkat barang. Macam kalau di India kita ada di stesen kereta api tu, so dia upah, kita upah dia lah untuk angkat barang-barang kita masuk ke stesen kereta, ke dalam gerabak kereta api. Ataupun daripada tempat teksi kita tu sampai ke gerabak kereta api dia yang angkut. Ada 4 biji beg pun 4 biji lah. Atas kepala pun kita tengok dalam cerita-cerita tu memang real lah macam tu. So, seorang lelaki telah mengupah seorang hambal untuk lian, untuk hamala yahmilu, untuk memikul, membawa baginya sebuah sangkar, qafasan. Qafas. Qafasun, jamak dia akfas. Akfas. Sarangnya macam sarang burung ke apa semua tu. Dalam fihi, dalam sangkar tu, ada, dalam sangkar itu ada qawarir. Ada botol-botol. Qarurah. Qaruratun. Singular dia lah. So kalau jamak dia qawarir. Dalam cermin, dalam botol. So banyak botol lah ada dalam sangkar. Ala. So ala dalam bahasa Arab boleh bermakna konteks ayat. Kalau jual beli ke apa semua, ala tu bermakna untuk syarat. Nikah kahwin ke apa semua, kalau guna ala tu makna syarat. Sini pun syarat ni. Membawa ni syaratnya aku akan bayar dengan benda ni. So ala dengan syarat ayyu'allimahu, bahawa dia akan allama yu'allimu, mengajar. So dia tak nak bayar. Laki ni, dia kata porter ni biasanya orang yang tak berpelajaran. So laki ni orang yang berpelajaran. So dia ingin upah hamal ni, dia kata nak aku beri education kamu. Yu'allimahu, mengajarnya tentang salasa. Salasun, salasatun. 3 dalam bahasa Arab. Ada salasun, ada salah satu. Ada yang ada ta, ada yang tak ada ta. So bila kita nak pakai salasun, bila kita nak pakai salah satu. Kita pakai kalau muannas, kita pakai lelaki. Kalau muzakkar, muannas kita pakai lelaki. Kalau muannas, kalau muzakkar kita pakai yang perempuan. Misalnya kan khisal. Khisal jangan tengok khisal, tengok dia punya mufrad dia. Singular dia khaslatun. Apa makna khaslah? Akhlak, ciri-ciri. Ciri-ciri baik, semua panggil khaslah. Akhlak. So khaslah jamak dia khisal. So sini ada ta kan? Sini muannas. So nombor nak kena lelaki lah. Salas. So mengajar 3 akhlak. 3 ciri-ciri perkara yang berguna. Khisal. Yang mana intafa'a yantafi'u, dia akan mendapat manfaat dengan khisal-khisal ini. Intafa'a yantafi'u intifa'an ifta'ala.
Bukan. Infa'ala. Bukan. Ifta'ala. Ifta'ala. Intafa'ayan. Ifta'alayan. Yafta'ilu. Intafa'a. Alah. Intafa'a. Intafa'a. So, yantafi'u lah yang sini. So, yantafi'u dia akan mendapat manfaat dengannya. Okey. Ready? Semua bersetuju. Falamma. Dan maka apabila. Lamma mana bila? Maka bila balagha. Sampai. Dia sampai. Mana hamma ni sampai? Sampai ke 1/3 at-tariq jalan. So dalam perjalanan tu 1/3 perjalanan, 1/3 jalan. Sulusun 1/3. 1/3. Kadang bahasa Arab ni dia ajar macam ni je. 3 pun dia ajar macam ni juga. Salasun. Ada titik atas tu, kalau setengah-setengah kitab buruh titik, setengah tak buruh. Kitab-kitab lama kan. So tengok konteks lah kita nak baca sulus ke salasun. 1/3 jalan. So balagha dia sejenis fi'il muta'addi. So dia nak kepada objek. Sampai ke mana? So bahasa Melayu kita sampai ke kan. So dia perlukan maf'ulun bih. So balagha salasa. Bukannya balagha ila salasi. Dia tak pakai ila lah. Sampai kita terjemah ke sampai, ataupun kita tak perlu ke pun. Setengah-setengah kadang kita tengok sampai ke. So balagha sampai 1/3 jalan. Sulus. Qala, dia pun berkata. Hati. So hati. Hati seorang. Kalau 2 orang, hatia. Ramai, hatu. Kan Quran guna hatu burhanakum. Buat mari hujah-hujah kamu. Hatu burhanakum. So ini bukan tak ada fi'il. So kita panggil dia isim fi'il. Sebab ini dia tak ada fi'il. Dia tak ada fi'il. So kita panggil dia isim fi'il. Hati khaslatal al-ula. Kan janji kan 3, buat mari 3 akhlak, 3 nasihat, 3 pengajaran. So dia kata hati khaslatal ula. Bila dah sampai 1/3 perjalanan, so dia kata hati bring, datangkan. Ati dalam bahasa Arab boleh ganti dengan ati. Berikan. Al-khaslatal ula. Akhlak yang pertama ataupun ajaran yang pertama. Khaslah. Al-ula muannas, kalau muzakkar al-awwal. Muannas ula. Faqala. Lalu dia pun berkata. Siapa kata ni? Rajulun tadi. Okey, pelajaran yang pertama, khaslah yang pertama ialah akhlak yang pertama ialah man qala laka, siapa yang berkata kepada kamu, innal ju'a, sesungguhnya kelaparan, khairun, lebih baik, minasy-syab'i, daripada kenyang. Fala tusaddiqhu, kamu jangan mempercayainya. Saddaqa yusaddiqu. Ayat ni banyak dalam Quran. Saddaqa yusaddiqu, mempercayai. So, fala larangan, kalau kamu jadi tusaddiqu kan. Kalau larangan, la, sini kena matilah. La tusaddiq, jangan mempercayai. Nya, hu. So jangan percaya. Jadi mudah je pelajaran ni. Lapar mana boleh lapar lebih bagus daripada kenyang. Innal ju' khairu minasy syaba'. Salah dia kata, tak, jangan percaya yang ni. Qala, lalu dia pun menjawab. Kan kita
Hari tu kita banyak terjemah qala ikut konteks. Ikut konteks ayat. Tak perlu terjemah berkata. Kalau konteks soal jawab, kita kata dia menjawab. So, qala na'am. Ya. Falamma, maka apabila balaghal hammal tadi, tukang bawa barang tu sampai nisfa, separuh at-tariq, jalan. Qala, dia berkata lagi kepada si lelaki itu, tuan tadi. Hati. Nama hati tadi kan? Datangkan. Bring. Ati. Ati. Datangkan kepada aku pelajaran yang kedua. Asalnya. Tengok sekarang ni dia tak sebut dah khaslah sebab dah difahami. Ini kata sifat ni asalnya. Sepatutnya tak boleh diri sendiri. Tapi sebab sudah difahami, al-khas lata as-saniyata. Faqala, lalu dia pun jawab, man qala laka, pelajaran yang kedua. Man qala, man siapa, qala berkata, laka kepada kamu, inna sesungguhnya al-mashya, berjalan, khairun lebih baik, minar ruku, daripada naik kenderaan. So, jangan kamu percaya. Fala, maka, don't believe. So, fala tusaddiqhu. So, jangan mempercayainya. Fala tusaddiqhu. Ataupun jangan membenarkannya. Qala na'am. So, dia kata, okey. Itu betul. Aku boleh terima. Sefalamma. Kan 3 dia minta 3 kan? Dah 2. 2 dah bagi. So, yang ketiga. Falamma. Maka apabila lama. Intaha. Berakhirnya dia. Intaha yantahi. Intaha yantahi. Tengok ni, kalau ada ta sini kan, kalau dia banyak sini, intinya sirah dia ifta'ala lah. Ifta'ala. Cuma sebab ya belakang tu kan, dia tak boleh ada baris kan, sepatutnya intahaya. So, huruf ya di belakang tak boleh berbaris, so kita sebut intaha saja. Intaha, yang ni pun tak boleh baris juga, belakang dia. Yan tahi. Sepatutnya yan tahiyu. Yafta'ilu. So, intaha apabila dia sudah berakhir di babi, rumah, pintu, berakhir apabila dia sampai ke tempat akhir di babi, pintu rumah, ada. So, rumah dalam bahasa Arab, baitun, darun. Qala, berkata tukang yang bawa barang tadi. Hati, ati, berikan. As-salisata. Al-khoslah. Khoslah yang ketiga. As-salisata. Mana akhlak yang kamu kata nak ajar aku tadi kan? 3 akhlak. 3 pengajaran. Bagi yang ketiga ni. Sekarang ni minta yang ketiga. Bila sampai rumah dah ni. Dia nak habis ni kan? Faqala. Yang ni berat. Man qala laka. Siapa yang berkata kepada kamu. Laka. Innahu sesungguhnya. Utulifa kepada man Faqala man tadi. Man qala laka. Siapa yang berkata kepada kamu. Innahu sesungguhnya dia kan? Mana orang tu? Wajada hammalan. Dia sesungguhnya wajada hammalan ajhala minka fala tusaddiqun. Dia berkata kalau sekiranya kepada kamu sesungguhnya kalau dia menemui innahu wajada hammalan, orang yang bawa barang. Ajhala asalnya ajhalu, lebih jahil daripada kamu. Ini sifat kepada hammalan. So hammalan itu kan nasab. So kita pun nasab ajhalu. Kalau dia dapati ada tukang bawa barang yang lebih jahil daripada kamu, fala tusaddiqu. So jangan percaya. Jangan mempercayai apa yang dia kata. Jangan membenarkan apa yang dia kata.
So beratlah kan? Seolah-olah nak kata kamu ni bodoh lah. Tak ada orang lebih bodoh daripada kamu. So kalau orang kata aku ada menemui ada orang porter yang lebih bodoh lagi pada kamu, jangan percaya. Sebab kamu yang paling bodoh. Okay, dia pun marah. Hamal tadi marah. Farama hammalu. Maka si Hammal tadi, bukan bawa barang tadi, dia pun melepaskan. Rama bi, lepaskan. Rama bi. Kalau kita ada panah kan, so bila kita lepas tu, maknanya Rama bi lah. Rama bisam, kita lepaskan. Tarmihim bihijaratin, dalam surah Al-Fi tu. Tarmihim bihijaratin. So dia duduk atas burung tu, buat pegang. Duduk pegang batu tu. So dia lepas lah. So dia lepas pun dah jatuh. Dia panggil tarmihim. Melemparkan maknanya melepaskan. So dia pun lepaskan. Hammal tu lepaskan qafas tadi. Sangkar. Fakasara jami'al qawariri. Maka dia telah memecahkan, jatuh, kaca-kaca, botol-botol kaca yang ada dalam sangkar tadi, pecah habislah kan. Fakasara lalu dia memecahkan jami'a, all. Qawari tadi, botol-botol. Kemudian dia balas balik dengan kata-kata, dengar ni tuan, saya nak ajar ni. Waqala, lalu dia berkata kepada tuan tadi, man qala laka, siapa yang berkata kepada kamu, innahu, sesungguhnya innahu baqiya fil qabs, sesungguhnya masih ada ni. Baqiya mana masih remain. Fil qabsi, dalam sangkar tu ada lagi satu botol. Qaruratun fala tusaddiqhu abadan. So kamu jangan percaya selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya. Dia balas balik. Kan? Kalau kamu pandai bermain dengan kata-kata, so aku pun guna kata-kata. Tapi kata-kata dia tu hakiki lah kan. Hakiki lah, botol habis licin dah. Jadi kamu jangan marah lah. Kalau ada orang lain kata, kamu masih ada lagi satu botol dalam tu, jangan percaya. Dia nak sindir balik. Okey, hikayat yang ke-29. Sa'ala ba'dul muluk. Sa'ala telah bertanya. Ba'du ahadu. One of. Al-muluk malik. Malik. Bukan malik. Malikun. Raja kan. Malikun. Raja. Kalau malik yang memiliki. Qiraat dalam Al-Fatihah tu, Maliki Yaumiddin kita guna ni. Satu lagi qiraat boleh baca Maliki. 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 So kalau Maliki raja lah. Raja hari kiamat. Kalau Malik pemilik hari kiamat. So muluk plural kepada raja, Malik. Salah seorang di kalangan raja-raja, Al-Muluk, telah bertanya Sa'ala kepada wazirahu. Wazir mana? Menteri dia. Wazirun. Jamak dia wuzara. Dulu pun pakai wazirun sebagai menteri, sekarang ni pakai wazirun sebagai menteri juga. Wazirud Difa', Menteri Pertahanan. Wazirus Sihah, Menteri Kesihatan. Wazirul A'zam, Al-Waziru Al-A'zam, paling besar. Menteri paling besar. Kerana menteri lah. Al-Wazirul A'zam, Prime Minister. Ini sebenarnya ada satu kisah. Kisah zaman kerajaan Parsi dulu. So seorang raja tu dia ada seorang menteri. So menteri ni sangat berpengalaman, seorang yang
mesyuarat, pendapat dia sentiasa didengari. Jadi raja ni kalau nak buat apa keputusan pun mesti tanya dia. Mesti ambil daripada pendapat dia. Itulah selama mana dia memerintah. So tiba-tiba raja tu meninggal dunia. Bila meninggal dunia, diganti oleh anak dia. So anak dia ni jenis takabur sikit. Dia mempunyai pandangan yang tersendiri, tak perlu mesyuarat-mesyuarat tanya-tanya siapa. Jadi ahli lembaga mesyuarat tu satu hari beritahu dia, tuanku, dia kata, ayah tuanku dulu kalau nak buat apa-apa keputusan mesti tanya wazir ni, menteri ni. So kenapa tuanku tak berbuat demikian? Dia kata tak apa, dia tu ayah aku tu banyak buat kesilapan lagi tanya dia. Dia sebenarnya bukan mempunyai pandangan yang baik pun. So bila ramai kata tak boleh tuanku, kena juga ambil pandangan dia kan, tanya. So satu hari dia nak uji, nak tunjuk kepada orang, betul ke aku lebih bijak ni ke ataupun menteri ni lebih bijak. Berlakulah cerita ni. So sa'ala ba'dul muluk, telah bertanya seorang di kalangan raja akan menterinya, wazirahu, tentang apa beza adab dengan tabi'i. Ini adab. Adab maknanya macam adab kita lah, adab di rumah mempelajari akhlak. So akhlak dengan tabiat. Tabiat semula jadilah. Ini tabiat semula jadi, ni adab. So adab ni dipelajari kan. So adab, dia kata, al-adabu yaghlibu at-tab'a. Aku nak tanya ni. Adab mengalahkan tabiat. Ataupun tabiat yang dapat mengalahkan adab. Mana yang kamu pilih? Satu, al-adabu yaghlibu ghalaba, yaghlibu, menang, menguasai. So al-adab menguasai, mendahului tabak. Tabaknya setengah cetakan tabi'ah. Tabi'ah. Ataupun tabiat yang dapat mengalahkan al-adab. Faqala wazir. Bila ditanya, jawablah wazir tu. At-taba'u ataupun at-tabi'ah. Tabiat semula jadi lebih menguasai. Aghlabu. Ini sirah af'alu. Af'alu. So min tu dia buanglah sebab difahami. So sepatutnya at-tab'u aghlabu minal adab. Dia kata tabak itu sebenarnya dapat mengalahkan adab. Sebab tabiat tu dia kata tabiat bila kita dilahirkan jenis macam tu, yang tu yang asal dia kata. Yang ni yang asal. So li'annahu aslun. Kerana at-taba' li'an taba' aslun. Dia asal. Wal adabu kalau ikut yang asal dengan yang furu', yang bukan asal, so adab far'un. Macam kita bapa. So bapa asal. Anak tu cabangan. Far'un. Wal adabu furu', ini cabangan kepada asal. Jadi sebab itulah ikut kaedah wa kullu far'in. Kullu mana every kan. Beberapa kali saya kata kullu kalau jamak, selepas dia jamak terjemah dia all, semua. Kalau kullu selepas dia mufrad singular, terjemah dia tiap-tiap. Every. Tapi maksud sama je lah. Setiap ni kalau setiap mana semua lah kan. Wa kullu far'in, setiap fara' cabangan, dia akan kembali kepada asal. Yarji'u ila aslihi. Tapi tidak semua, tapi asal tidak kembali kepada fara'. Wa kullu far'in yarji'u ila aslihi.
Maknanya dia kata farak-farak ni kalau kita miliki farak, mana akhlak yang kita miliki. So kadang-kadang akhlak tu dia lebur bila bertemu dengan keadaan asal kita. Kadang-kadang kalah. Katalah kita ni pemarah. So bila kita dididik oleh ceramah, surau ceramah kan. So dididik ceramah, so kita jadi baik. Tapi tiba-tiba di saat satu ketika kita kalah dengan sifat marah, sebab asal sifat marah tu menguasai kita. Berbanding dengan orang kalau sifat asal dia bukan pemarah, so dia sukalah nak jadi pemarah. Summa, kemudian innal malika, so bila dia kata gitu, sedangkan bagi raja tadi asalnya adab. So adab tu ciri asal. Tabi'i itu apa-apa pun dia kata kita boleh didik orang tu. Didik dia akan jadi baik. So akhlak tu nombor satu. Tabiat dikalahkan. So, bila dididik macam kita kata, dididik dengan agama kan, sudah kalah dah tabiat marah tu, sifat marah tak ada. Summa, kemudian innal malika. Sesungguhnya raja, dia nak uji tadi, nak tunjukkan kepada menteri itu salah. Formula yang dia bagi itu salah. Innal malika, sesungguhnya raja telah istada'a, memanggil, meminta. Istada'a, daripada da'a kan minta. Da'a memanggil, istada'a talabat du'a. Talaba, mana meminta supaya didatangkan. Istada'a bisyara. Asyara, minuman. Tapi setengah-setengah kebanyakan manuskrip saya tengok yang ada tentang cerita ni, dia tak tulis syarab, dia tulis as-sufrah. Nampak kena sikit lah sebab nanti dia diuji dengan kucing. So kucing ni, sufrah ni ada makanan. So, kalau dengan minuman, kucing tu nak teliu apa dengan minuman. Summa innal malika istada'a bisyarab. Mungkinlah syarab ni termasuklah maksud dia hidangan sekali dengan minuman. As-sufrah. Hidangan. Kain sufrah kita tu kan. Letakkan. Wa ahdara, dan dia menghadirkan. So maknanya dia menyuruh supaya kucing-kucing sananir. Ni kucing-kucing. Ahdara af'ala. Ahdara af'ala. Kucing dalam bahasa Arab banyak. Biasanya kita sebut hirrun ataupun hirratun kan? Hirrah. Satu lagi sinnur. Sinnurun. So jamak dia sananir. Sananiru. Tak ada tanwin. Sananiru. Satu lagi kucing. Daiwanun. Daiwanun. Yang ni saya jarang jumpa. Kalau sinnu ni, ini banyak juga jumpa dalam literature. Ahli lughah kata sinnu ni jarang digunakan. Berbanding dengan hirrah ataupun hirrah dengan hirun tadi kan. Hirrah hirun dengan daiwan. Lain dia kata. Dia kata yang ni jarang. Tapi yang saya duk baca literature selalu, baca buku cerita-cerita, sinnu ni biasa jumpa. Tapi yang ni tak pernah jumpa ni. Daiwanun. So daiwanun tu lebih kepada kucing jantan. So dia pun, raja tadi datangkan ahdara, mendatangkan kucing-kucing yang di tangannya biaidiha. Di tangannya, maksudnya di kaki lah. Biaidiha shima'an. So perkataan shima' kalau kita tengok dari sendiri
sukar kita nak bubuh makna dari sini. Perkataan syimak. Sukar nak bubuh makna sini. So bila kita tengok manuskrip-manuskrip lain yang ada cerita ni, semuanya pakai syam'un. Semua pakai syam'un. So syam'un mana lilin. Dan sesuai selepas ni, ada cerita tentang istana terbakar. Disebabkan lilin tadi. So kena tukar sinilah. Tukar asyam'u. Cuba tengok yang sini kan. Kalau yang cetakan moden ni, tengok asyimak kan. Syimak, dia kata jamak syamak. Sedangkan jamak syamak ni tak ada syimak. Semua jamak syamak ialah syumuk. Ni tak tahu kamus mana dia guna ni. Sebab kamusnya semua kamus ya tak ada pun kamus yang menjamakkan lilin dengan jamak syimak. Cuba kita tengok kamus kan. Syam'un boleh baca, syama'un boleh baca. Lilin. So dia punya plural syumuk. Bukannya syimak. Kalau syimak ni makna dia lain. Syam'un. Kalau syimak ni maksud dia lucu. So jamak dia pun syam'un pun tak ada. Syimak. Ini boleh siapa-siapa ada kelapangan boleh cek tengok. Cuba tahqiq betul tak yang nak sebut tu. Sini syimak ni mungkin salah tulis. So ini gambaran yang tak tahulah macam mana ni kan. Macam mana dia ni di kaki dia ada lilin ataupun ini satu dia letak lilin atas belakang dia. Kemudian dia ikat ke dengan lilin tu menyala. Dia ikat di belakang dia, ikat di kaki dia supaya lekat tu. Macam mana dia letak tak tahu. Ataupun dia heret lilin ke apa ke tak tahu. Bentuk macam mana ni. Dia datangkan kucing dan kucing tu ada di kaki dia. Dengan kaki-kaki dia tu ada lilin. Ni tak tahu gambaran dia macam mana. Lalu kucing tu fawaqafat. Duduk. Berhenti. Haulahu. So haulahu ni haula syarab lah. Hidangan tadi, sufrah. Jadi kalau manuskrip lain tu, kalau kita kata sufrah sini, dia akan jadi haulaha. Maksud dia nya, tengok dia kata, walaupun ada hidangan, kucing tu dia tahu, dia pikul lilin. So kalau dia tekan kepada makanan tu, mestilah makanan tu, mestilah lilin tu akan terbakar. Ya, jadi dia ada akhlak. Dia tahu. Maknanya kita didik dia tadi. Kita dah didik dia. Sedangkan dia bukannya anak, bukannya ibu bapa dia tu tukang buat lilin. Yang mengajar dia kan. Sekian. Mengajar dia ni lilin ni boleh terbakar. Kalau terbakar dia akan terdidik sendiri. Tak, kita ajar dia. Adab dia. Maknanya makanan raja-raja ni jangan usik. Duduk diam situ. Kita ajar dia. Faqala lil wazir. Lalu raja pun berkata kepada menteri. Unzur. Tengoklah. Nazara yang zuru, lihat kan. So unzur, lihatlah. Khata' bukan khata'un, khata'a. Khata'aka kan. Khata'un mana ada khata'un. Tengoklah khata'an. Sini pakai khata'an je. So kalau kita dia khata'aka. Khata' tak boleh ada alif situ. Khat kena alif tu atas tu kan. Khata'aka. Tengoklah kesalahan kamu tu. Pada qaulika, pada pendapat kamu. Qaul, tengok konteks, kadang kita kata mana kata-kata. Kadang kita mana pendapat. Qaulika, pendapat kamu yang mengatakan, ataupun kata-kata kamu yang mengatakan, at-taba'u, tabiat, semula jadi, aghlabu, lebih menguasai. So kalau tabiat semula jadi menguasai, sudah tentulah kucing tadi akan terkam makanan, hidangan yang ada di depan dia. Faqala al-wazir. Maka qala berkatalah si menteri tadi, al-wazir. Amhilni. Amhil artinya beri tempoh.
Amhala. Yum hilu. Beri tempoh. So fi'il amar dia akan jadi am hil. Kemudian kepada aku. Ni. Beri tempoh kepada aku. Al-lailata, satu malam. Qala, berkata raja, qad amhaltuka. Aku telah amhala tadi kan? So kalau aku amhal tu. So aku telah memberi tempoh ka kepada kamu. Okay, aku setujulah aku beri tempoh kepada kamu satu hari. Falamma, maka lamma tak kala apabila kanatil lailatus saniyah. Kanatil lailatus saniyah. Berlakunya hadasat. Ini kana bukan mana kana maknanya was tadi. Maknanya ini mana dah terjadi. Kalau was tadi, kalau was dia nak kepada khabar. Sini tak ada khabar. Mana hadasat. So falamma hadasat. Apabila ataupun madat telah berlalunya lailatus saniyah tu, malam yang kedua, apabila hadasat terjadinya lailatus saniyah. So malam yang kedua dia kata beri tempoh satu malam. Cuti. So satu malam yang kedua datang. So aqadal waziru. Raja menteri itu pun aqada mengambil fi kummihi. Kummi ni kum. Lengan baju kita ni. Kan ada dalam tu, ni lengan. So dia ambil pada lengan baju dia. Asalnya dia cerita sebenarnya dia berpakat dengan orang gaji dia. So dia suruh cari tikus. Kemudian diikat pada tikus tu benang. Ikat benang. Kemudian dia masukkan dalam lengan baju kan. Oh, dulu besar-besar lengan baju dia. Cadangan dia, tikus tu nak uji nak bagi kat kucing tu. So masukkan. Nanti raja bawa mari kucing tu nanti, dia akan lepaskan. Tikus. Nak tengok tabiat tikus tadi. Adab ke, masa tu dia guna adab ke, dia guna tabiat dia. Ciri-ciri asal dia. So kumbihi fa'ratan. So fa'akhaza, dia pun mengambil fa'ratan. Seekor tikus yang dia dah berpakat dengan orang gaji dia. Wa rabata fi rijlihi. Mengikat, rabata yarbutu, mengikat pada kaki dia. Kaki tikus tadi. Fi rijlihi khaytan. Benang. Benang. Supaya tak larilah kan. So bila malam yang kedua nak masuk ni, menteri pun mula mengikat. Falamma kana lailatul saniyah. So bila malam yang kedua dah masuk, maka menteri itu pun setelah berpakat dengan hamba dia, dia pun letakkan, wazir tadi ambil tu maksudnya letakkan. So letakkan pada lengan baju dia. Fa'ratan. Dan dia ikat. Rabata fi rijlihi, pada kaki tikus tadi, benang. Khaytan. Lalu dia pun pergi. Madha ila sama dengan zahaba. Zahaba ila. Madha maksudnya berlalu. Kalau dia madha sahaja, itu mana berlalu. Kalau madha ila, artinya zahaba ila. So dia pun pergi kepada Raja Al-Maliki. So dalam majlis yang sama ni, Raja pun panggil balik. Panggil suruh datangkan kucing-kucing dia. So falamma aqbalati, sana ni jamak taksir kan? So jamak taksir hukum dia muannas. So muannas kena tahu lah sini. Aqbala maknanya datang, mara ke depan. So aqbala yuqbilu iqbalan. So aqbalat muannas. So falamma aqbalati, sebab ada alif lam situ, so kita hidupkan bagi mati tu. Aqbalati. Falamma aqbalatis sananiru. So apabila kucing-kucing pun mula datang,
Fi aidiha, pada kaki-kaki kucing tadi ada asyama. Ada lilin. Mungkin di sini maknanya ada kaki-kaki tu dia heret lilin ke ataupun diikat lilin atas belakang, dia tak tahu macam mana keadaan dia. So bila kucing-kucing tu mari bersama-sama dengan lilin, akhrajal fa'rata. Wazir itu pun mengeluarkan. Akhraja yukhriju ikhrajan, mengeluarkan. Kharaja saja keluar. Mengeluarkan kena akhraja tambah alif. Akhraja al-fa'rata. Tikus tadi min kummihi, daripada lengan baju dia. Falamma, maka tak kala ra'atha as-sananir, kucing-kucing itu melihat ra'at, tikus tersebut, maka kucing-kucing itu pun ramat. Ramat tadi kan? Ramat pakai B kan? Melepaskan. Mana tak ingat dah kelilin tadi. Melepaskan asyama. Bisyama. Ataupun mungkinlah raja ni kata nak makan ni, hidangan ni kena ada lilin-lilin di sekeliling dia. Lilin-lilin tu duduk atas belakang kucing lah. So watabi'atadil fa'ra. So dia lepaskan lilin, dia pun mengikuri tikus. Tabi'ah. Mengikuri al-fa'rata. Tikus tadi. Semua kucing-kucing tu berselerak nak dapatkan tikus. Fakada, hampir-hampir sahaja. Kada, hampir. Kalau lepas dia mudhari'. Ni kada yahtariku. Kada boleh pakai an, boleh pakai tak pakai an kan? So kada pakai an. So kada an yahtarik. So fakada al-bait, hampir saja rumah, istana dia tu, an yahtariqa. Ihtaraka, terbakar. Dah dia lepas tadi, kucing-kucing semua lepas lilin. Ihtaraka. So ini maksudnya, lilin tu khas untuk hidangan lah, sebab zaman dulu mana ada lampu-lampu kan. So maksudnya nak suruh cerah lah. So ihtaraka, hampir-hampir saja terbakar istana tadi. Faqala al-waziru, lalu wazir pun berkata kepada raja, unzur, tengoklah, ayyuha, wahai al-maliku, raja, kaifa, bagaimana sekarang ni, ghalabatit taba'u, ciri-ciri semula jadi sekarang ni sudah dapat mengalahkan ghalabah perempuan, ghalabat. Sebab taba' ni sama dengan makna tabi'ah. Mu'annas. Kan? Kaifa sekarang ni, bagaimana? Tabi'at telah mengalahkan, menguasai al-adabah. So, kalau dia memang terdidik, sebagaimana yang raja buat, didik dia, so kenapa sekarang ni dia tinggalkan didikan tu, bekerja tikus. Tikus tu memang makanan asli dia tu, tabiat dia memang suka tikus. Makanan yang depan raja tu, raja buat tu bukan makanan dia. So waraja'a al-far'u ila al-aslihi. Jadi kembalilah furuk tadi, cabangan sudah kembali kepada asal dia. Maknanya adab tadi yang duk ajar tadi sudah kembali kepada ciri-ciri asal. Qala, lalu raja pun jawab, sadaqta, benar kamu. Telah benarlah kamu. Apa yang kamu kata tu benar. Sadaqta, sadaqah, telah benarlah. Ya? Sadaqallahul azim. Benarlah. Sadaqallahu. Benarlah kan Allah itu. Sadaqallahu. Sadaqta. Kemudian lillahi darruka. Ini sirah ta'jub. Orang Arab, kalau lihat ta'jub, wah, ya. Interesting, ta'jub. So dia guna milik Allah lah.
milik plus Allah. Kalau gabung hamzah wasal hilang jadi lillahi. Lillah dia milik Allah lah. Darru, benda-benda yang berharga kita panggil darru. Darru benda-benda berharga. Ataupun boleh maksud dia skill. Skill kamu. Sebenarnya nak kata, oh kamu ni berskill sekali lah. Kamu ni hebat sekali. Darrukan. Kehebatan ni kamu ni. Skill kamu ni hebat semua. Tapi bagaimanapun dia milik Allah. Lillah. Asalnya darun. Darun ni mana susu. Susu yang diperah. Yang diperah susu. Orang Arab dulu. Masa dia diperah-perah. Ini dah jadi proverb lah. So dulu masa orang Arab dia puah tu kan, susu jadi susu yang mula-mula keluar tu jadi banyak, susu yang banyak keluar tu orang pun heran, oh susu ni. Jadi lama-lama kerana takjub dengan susu tadi, so dijadikan dia dengan simbol kepada, kiasan kepada satu benda yang menakjubkan. Darun. Kan milk asalnya susu. Kemudian lillahi darruka. So digunakan untuk takjub. Okay, habis hikayat yang ke-29. Yang ni pendek ni, boleh tak? Sikit lagi. Tapi ada 3 minit. 3 minit boleh habis. Yang ke-30. Hikayat yang ke-30. Ata makfufun. Telah datang. Ata ya'ti datang. Makfufun asalnya mana yang dikengkang. Tapi sini maksud dia biasa digunakan untuk orang buta. Ini a'ma. Seorang buta, a'ma. Ata makfufun. Telah mendatangi seorang nakhasan. So nakhas maknanya orang yang menjual binatang. Menjual binatang. Atau makfufun seorang buta telah mendatangi seorang penjual. Sama ada penjual ataupun dealer lah. Wakil-wakil semua tu. Ejen-ejen yang menjual binatang. Sama dulu kan jual binatang ni banyak. So nakhasan. Faqala. Sebab nakhasa tu juga asal dia orang cocok-cocok binatang tu. So kalau binatang tu malas kan, kita pukul-pukul dia kan. Kita tusuk-tusuk dia. Ini panggil nakhasa. Jadi kemungkinan orang yang jual-jual ni duduk sibuk cocok-cocok tu, akhir sekali orang yang banyak cocok-cocok binatang ni, tusuk-tusuk binatang ni panggil nakhasa. Jadi akhirnya digunakan sebagai penjual ataupun dealer kepada binatang. So orang buta ni mari kepada penjual binatang, lalu berkatalah kepada dia, faqala lahu, mu tolong carikan aku seekor himar. Seekor keldai boleh tak? Faqala lahu utlub, carikan li untuk aku himaran, seekor himar, seekor keldai. Tapi sifat-sifat dia macam ni. Laisa, bukan, bis-saghiri, bukan kecil yang muhtaqar. Kecil yang muhtaqar artinya kecil yang zalil, hina. Oh, komen lah kau semua. Kecil yang tak elok lah. Wala al-kabiri, bukan juga jenis yang besar, yang ma'ruf, al-mustahar, artinya yang ma'ruf, semua orang tahu ni besar-besar, mana besar yang tak ada faedah. Okey. Lagi sifat dia, in khala, jika sekiranya himar ni, biasanya himar ni jadikan barang tunggangan kan. So in khala fit tariq, jika sekiranya dia berseorangan, khala. In khala at-tariq, bukan in khala jika sekiranya jalan, tariq, khala makna kosong. Jika kosong jalan, maka dia pun tadafaqa. Tadafaqa artinya asra'an. Dia akan cepat berjalan. Yang dia bawa orang tu cepat berjalan. Wa in kasura, in jika kasura banyak az-ziham, kesibukan di jalan. Dulu jalan ni lorong-lorong je. Tarafaqa. So dia akan berjalan dengan perlahan-lahan. Tarafaqa.
La yusadimu, dia tidak akan melanggar. Fis sawari, setengah manuskrip tulis B. Dia tidak melanggar bersama-sama dengan aku, melanggari as-sawari. Sawari, orang ramai-ramai lah. Ataupun setengah kata sawari ni maksud dia tiang-tiang. So tiang-tiang yang dimasukkan bangunan-bangunan, mana tepi-tepi kiri kanan tu kan, lorong-lorong tu ada kiri kanan tu, rumah orang, ada tiang-tiang. So dia tidaklah nak lari daripada kesibukan tu pergi ke tepi langgar rumah orang. Bukan macam tu, mana dia cerdik, dia boleh jalan. Aku tak nak macam ni. Yang yusadimu as-sawari. So dia tak mahu melanggar bangunan-bangunan. Tidak juga wala yudkhiluni, dan dia tidak akan jenis yang tidak memasukkan aku. Adkhala yudkhil, masukkan aku tahta al-bawari, di bawah bawari. So bawari ni asalnya hasir. Hasir maknanya tikar yang diperbuat daripada rumput-rumput tu, buluh-buluh. So biasanya orang buat tempat berteduh tu kan, depan rumah tu dia buat atap. So seolah-olah kerana kepenatan tu, kerana kesibukan tu, so dia tak boleh nak berjalan, dia berhenti duduk di bawah rumah orang je, di bawah atap rembia lah kita kata kan. So tahta al-bawari. So dia tidak jadikan aku duduk berhenti di bawah atap rembia di depan rumah orang. Satu lagi ciri-ciri dia aku nak, in aqlaltu, kalau aku mengurangkan, aqalla yukillu, mengurangkan. Aqlaltu, kalau aku kurangkan alafahu. Alaf makna makanan dia. Ta'amahu. Rumput-rumput dia apa semua tu kita panggil alaf. Makanan kuda, makanan keldai kita panggil alaf. Alafahu, kalau aku kurangkan dia akan sabar. Sabarah. Wa in kassartuhu, kalau aku memperbanyakkan, kassara memperbanyakkan kepada dia, kalau aku memperbanyakkan makanan, maka dia akan berterima kasih. Syakara, dia tak mengamuk. Terima kasih, dia rajin. Wa in rakibtuhu, kalau in rakibtu, aku menunggangnya, rakiba, naik atas dia. Kalau aku naik atas dia, mengenderainya, dia akan hama. Dia akan hama, dia akan bawa aku. Zahaba. Kan? Dia akan sahabat. Tapi hama ni dia lebih kepada yang tak tahu arah ke mana, pergi tak tahu arah ke mana kan. Melainkan kita kontrol dia lah. So dia pergi dengan dia tak tahu ke mana nak pergi, panggil hama. Wa in taraktu, in jika taraktu taraka, aku meninggalkan tu. Kalau aku tinggalkan dia, so dia akan tidur. Nama. Mana dia tak lari ke lain, dia tidur. Mana ciri-ciri yang dia nak ni, ciri-ciri ni payahlah. Kan? Faqala lahu, lalu Nakhas ni beritahu orang buta ni, mu nak macam tu kan? Oh tunggulah, mu kena sabar sikit lah. Isbir, mu kena sabar sikit. Kalau binatang macam tu nak. Tunggu sabar jika Allah masakha, Allah tukar, hawala. Jika Allah tukar, qadi kita dia kata, tu qadi kita di mahkamah tu, tu qadi kita ni orang besar kan, kita tukar dia, Allah tukar muka dia tu jadi muka hima. Mu nak kepada hima kan? Maknanya hima tu hima cerdik lah. Si hima cerdik ni kita tunggu nanti Allah tukarlah si qadi kita tu jadi hima. Masa tu aku boleh tunaikan qada itu, aku akan boleh tunaikan hajat kamu tadi, hajat takkan. So kalau kamu nak benda yang payah, aku pun cadangkan kamu benda yang payah juga. Wallahu a'lam bissawab.